Gempa, Najib bertanding PRU15. Barisan Nasional ada formula sangat meyakinkan untuk menang PRU15. Mujidin sedia kerjasama dengan Mahathir. Gempa, Anwar buka pintu rundingan dengan Mahathir. Akhirnya Hadi dedah punca tolak Barisan Nasional pilih Perikatan Nasional. Najib Razak kekal sebagai antara 5 calon yang diketengahkan untuk Parlimen Pekan pada pilihan raya umum ke-15, kata Timbalan Ketua UMNO bahagian Pekan, Zamri Ramli. Katanya nama-nama berkenaan akan diserahkan kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional untuk keputusan muktamad. Dia juga menolak spekulasi sebelum ini bahawa bahagian itu akan menamakan 2 anak Najib, Niza atau Nuriana Najwa, bertanding di kerusi berkenaan. Tidak ada perancangan meletakkan anak Datuk Seri Najib untuk bertanding di Parlimen Pekan jika beliau tidak layak bertanding. Sebaliknya, sesiapa yang dipilih bertanding di situ nanti akan menyerahkan kembali kerusi Parlimen Pekan kepada Datuk Seri Najib selepas mendapat pengampunan, katanya yang dipetik Portal Utusan Malaysia. Portal itu turut melaporkan Zamri bagaimanapun enggan berdedahkan 4 nama selain Najib yang menawarkan diri bertanding di Pekan pada PRU15 ini. Najib yang juga penyandang kerusi itu sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sambitan hukuman ke atasnya berhubung kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International. Pada PRU14, Najib menang kerusi Pekan dengan majoriti besar 24,859 undi mengatasi 3 lagi pencabarnya. Terbaru pemangku Ketua UMNO Pekan, Zamri Ramli, tampil menjelaskan bahawa nama bekas Perdana Menteri Najib Razak disenaraikan sebagai antara calon kerusi Parlimen itu dan diserahkan kepada UMNO Pahang Ogos lalu. Nama Najib bersama 4 lagi nama diserahkan kepada Jawatan Kuasa Perhubungan UMNO Pahang apabila diminta pada Ogos lalu dan bukannya baru-baru ini. Tarikh akhir penghantaran nama bakal calon pada 19 Ogos dan ia senarai mungkin dihantar kepada pucuk pimpinan parti untuk tapisan. Namun pada 23 Ogos, Datuk Seri Najib diperintah menjalani hukuman jadi pencalonan iaitu Najib tidak sepatutnya menjadi isu kerana kita serahkan senarai nama sebelum mahkamah membuat keputusan, katanya ketika dihubungi di Kuantan. Ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa memaklumkan Barisan Nasional akan tampil dengan formula sangat meyakinkan untuk berdepan PRU ke-15. Malah Menteri Komunikasi dan Multimedia itu berkata gabungan yang diterajui UMNO itu mempunyai kelebihan dalam pelbagai aspek. InsyaAllah saya rasa UMNO akan tampil dengan satu formula dengan mereka-mereka yang bersama Barisan Nasional. Barisan Nasional akan tampil dengan formula politik yang sangat meyakinkan, katanya pada sidang media selepas majlis penyampaian peranti siswa keluarga Malaysia di Sekolah Menengah Kebangsaan Melo di Ketereh. Bagaimanapun dia tidak menjelaskan lanjut apakah bentuk formula yang bakal dihidangkan kepada pengundi nanti. Sementara itu ditanya sama ada Barisan Nasional bersedia untuk berdepan PRU ke-15 dengan pembubaran Parlimen Isnin lalu, Anwar menegaskan dia percaya semua parti sudah bersedia. Sebenarnya bukan saja UMNO, tapi semua parti saya harap sudah bersedia. Lagipun pembubaran ini bukan pembubaran di tengah-tengah, sebaliknya sudah berada di penggal akhir. Justru saya percaya semua parti politik sudah membuat persiapan, katanya. Tambah Anwar, tahap persediaan UMNO juga berada dalam keadaan terbaik di setiap peringkat. Tahap kesiapsiagaan UMNO pada saya adalah baik dan saya menjangkakan sehingga 80%. Majlis Kerja Tertinggi juga sudah meluluskan semua perkara dasar dengan baik. Pucuk pimpinan parti juga sedang buat penyelarasan akhir termasuk berunding dengan parti lain dan kita serahkan kepada mereka, katanya. Bersatu bersedia untuk mempertimbangkan kerjasama dengan Parti Pejuang Tanah Air pada pilihan raya umum ke-15, kata Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata, kerjasama berkenaan boleh dilaksanakan sekiranya pejuang serius mengenai perkara itu. Bagaimanapun Muhyiddin mengesahkan setakat ini pihak pejuang belum menghubunginya bagi membincangkan perkara berkenaan. Setakat ini tiada pihak berhubung dengan saya tentang soal itu. Lagipun kita dah berada dalam fasa persiapan. Dulu pun pernah juga bincang awal, tapi lepas itu tak jadi apa-apa. Jadi saya kurang pasti sama ada serius atau tidak cadangan kerjasama itu. Kalau ada pihak yang serius untuk bekerjasama, kita sedia menimbang walaupun itu bukan hak saya. Sebab perkara tersebut perlu dibawa ke Majlis Tertinggi Bersatu untuk difikirkan kerjasama perlu atau tidak. Secara keseluruhannya, bagi Perikatan Nasional, kita sudah bersiap sedia, katanya kepada pemberita selepas merasmikan Seminar Kebangsaan Pemulihan Negara
dan keterangkuman sosial di Putrajaya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Pengerusi Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa parti itu akan mempertimbangkan mengadakan kerjasama politik dengan parti lain yang dikira sebulu dengan Pejuang untuk menentang UMNO dan Barisan Nasional selain kesediaan bersatu untuk bekerjasama dengan Pejuang. Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim berkata pintu gabungan itu terbuka luas untuk rundingan kerjasama dengan bekas sekutu Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin apabila ditanya sama ada beliau akan mempertimbangkan kerjasama dengan Mahathir yang juga pengerusi Gerakan Tanah Air dan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Sekali lagi, Anwar berkata Pakatan Harapan hanya bekerjasama dengan mereka yang menentang rasuah dan salah guna kuasa. Sesiapa setuju, mereka boleh datang dan berbincang dengan kami. Pintu terbuka luas, katanya kepada wartawan pada sidang media di Ibu Pejabat PKR. Semalam Anwar berkata beliau enggan menerima tawaran Mahathir untuk bekerjasama selepas pilihan raya umum ke-15 kerana merasakan pendirian bekas Perdana Menteri itu dalam beberapa perkara sentiasa berubah. Tidak mengapa, kita akan terus melihat apa kata Mahathir. Minggu depan dia akan ada pendirian yang berbeza, katanya kepada wartawan selepas mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Mahathir pada Selasa apabila ditanya mengenai kemungkinan kerjasama dengan Anwar selepas PR15 berkata soalan itu sepatutnya ditanya kepada pengerusi Pakatan Harapan itu sendiri. Masalahnya Anwar tidak mahu bekerja dengan saya, tetapi saya seorang yang baik, kata Mahathir. Perbalahan antara Anwar dan Mahathir berhubung penyerahan jawatan Perdana Menteri sering menjadi tajuk utama media dari 2018 hingga 2020 ketika Mahathir memegang jawatan itu semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Penganalisis berkata keengganan Mahathir menyerahkan kuasa kepada Anwar seperti dipersetujui sebelum ini membawa kepada perpecahan Pakatan Harapan dan punca kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan ketika langkah Sheraton. Anwar adalah timbalan Perdana Menteri ketika Mahathir berkuasa dari 1981 hingga 2005 sebelum beliau dipecat pada 1998 dan didakwa serta dipenjara atas tuduhan liwat dan rasuah. Anwar beberapa kali menyela pengkhianat di sebalik langkah Sheraton pada Februari 2020 apabila Bersatu dan Serpihan PKR diketuai timbalan Presiden ketika itu, Azmin Ali, bekerjasama dengan Barisan Nasional dan PAS untuk menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kemudian dilantik sebagai Perdana Menteri untuk Kerajaan Perikatan Nasional. Abdul Hadi Awang menganggap kerjasama dijalin PAS dengan UMNO Barisan Nasional ibarat durian mentah yang boleh menyebabkan seseorang mengalami perut kembung jika dimakan. Menjelaskan alasan mengapa PAS memilih Perikatan Nasional berbanding menjalin kerjasama dengan Barisan Nasional, Abdul Hadi berkata, partinya tidak dapat menerima UMNO yang keruh. Kita PAS tak bersama dengan Barisan Nasional kerana ada keruh. Keruhnya masih ada penerima rasuah. Lepas tu rakus pula nak perintah lagi. Padahal kita baru tolong bantu jatuhkan Pakatan Harapan, katanya ketika menyampaikan kuliah mingguan di Marang, Terengganu. Abdul Hadi berkata demikian sebagai penjelasan kepada pendirian PAS memilih untuk mengukuhkan Perikatan Nasional yang ditunjangi parti itu dan bersatu berbanding mufakat nasional bersama UMNO. Semalam Abdul Hadi juga menerangkan PAS akan berunding mengenai pembahagian kerusi dalam kalangan komponen Perikatan Nasional, bermakna pertembungan mereka dengan UMNO Barisan Nasional tidak dielakkan. PAS sebelum ini berkali-kali menegaskan mahu mempertahankan agenda perpaduan ummah dengan mendamaikan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang bertelagak. Mengulas lanjut berhubung keputusan PAS semalam, Abdul Hadi berkata walaupun tindakan itu merupakan jalan sukar tetapi ia adalah yang terbaik buat mereka. Katanya buat masa ini PAS mahu menjernihkan gabungan mereka bersama Perikatan Nasional yang sepakat untuk menolak pemberi serta penerima rasuah. Ahli Parlimen Marang itu juga mengakui untuk mencapai kemenangan mudah, UMNO Barisan Nasional adalah pilihan yang lebih baik buat PAS kerana gabungan tersebut memang memiliki ramai penyokong. Tapi kita tak boleh gopoh macam buah durian, jangan dikait cepat sangat. Kalau tak masak, nanti kembung perut. Biar masak betul-betul dulu. Saya tahu ada orang PAS yang tak tahan dah terliur nak makan durian. Durian mentah lagi. Kena sabar dulu. Biar masak molek dulu. Katanya dalam kuliah yang turut disiarkan secara langsung di Facebook. Dalam kuliahnya itu, Abdul Hadi turut membangkitkan isu royalti minyak di negeri pimpinan PAS serta dakwaan isu air melibatkan Kelantan selain mendakwa Barisan Nasional gagal melaksanakan tanggungjawab sepatutnya dalam Islam meskipun pernah mentadbir negara lebih 5 dekad. Mengenai isu Kelantan, Abdul Hadi meminta rakyat negeri itu bersabar dan mereka sudah melakukannya selama ini walaupun didera selama puluhan tahun oleh Barisan Nasional. Di dalam UMNO ini masih ada yang gelenya atau gatal lagi yang tak sedar. Ini masalahnya bila ada kekeruhan. Bukan kita nak bermusuhan dengan UMNO Barisan Nasional, tak bermusuh, tapi kerana ada keruh ini kita tangguh dulu. Jadi kita ambil pendekatan jernihkan keadaan. Banyak orang pujuk saya dari pangkat setinggi-tinggi dan serendah-rendah mari datang. Pujuk saya minta gabunglah dengan Barisan Nasional, katanya.